Pukul 9 lebih ni. Ayat ada satu lagi ni. Boleh pergi? Okey. Inna fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun ala fil ard. Baik. Dalam tafsir, ala fil ard ni sebut 3 benda. Maksud ala fil ard, apa dia? Agak-agak. Sombong apa dia? Takabbara. 2, watajabbara. 3, watara. Ala fil ard bermaksud takabbara, sombong, meninggikan diri. Yang kedua disebut watajabbara. Kalau orang kampung tajabbar ni ikut suka hati dia buat benda. Berbuat sesuatu mengikut sewenang-wenangnya. Tara, melampaui batas. Jadi pada diri Fir'aun ni sombong pun ada, tinggi diri pun ada, bongkak pun ada, buat suka ikut hati dia ada, buat sesuatu melampaui batas. Baik. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan dia menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menjadikan penduduk tempat yang dia perintah tu di bumi mana? Bumi Mesir berpecah belah. Satu benda yang agak kontra dengan apa yang kita lalui hari ini kalau nak hubung kait dari sudut kenegaraan ataupun pemerintahan. Fir'aun dia buat penduduk dia berpecah belah. Yang kita tahu bila kita belajar pasal pengurusan kenegaraan, pengurusan pemerintahan, kalau seseorang raja, pemerintah atau penguasa, dia nak menjaga warisan dan legasi pemerintahan dia akan minta benda yang berbeza. Dia tak akan buat penduduk dia pecah belah. Okey, kita nak jaga warisan pemerintahan negara kita, rakyat aku mestilah sentiasa tolong menolong. Rakyat aku mestilah bersatu padu. Rakyat aku mestilah bertolak ansur. Rakyat aku mestilah bertoleransi antara satu sama lain. Kenal mengenal, macam benda-benda elok-elok saja. Sebab kita nak jaga legasi ni. Tapi Fir'aun dia jaga legasi dia melalui menjadikan penduduk dia pecah belah. Kalau pecah belah makin teruklah patutnya. Di sini ada kalimah apa? Syiah. Daripada kalimah Syiah ni lahir perkataan Syiah. Syiah tu kita dah sebut Syiah tu. Tapi bukan dalam ayat ni nak pergi kepada grup Syiah atau mazhab Syiah tu. Perkataan tu Syiah. Baik, pada perkataan Syiah ni ada benda yang sama pada dia, ada benda yang berbeza pada dia. Yang sama ialah walaupun Fir'aun telah memecahkan mereka kepada beberapa kumpulan, katakan. Tapi benda yang sama pada mereka ialah kena percaya bahawa Fir'aun itu adalah pemerintah Mesir yang paling unggul, yang paling mutlak, yang paling tinggi. Segala arahan dan perintah dia kena dipatuhi. Walaupun ni ada grup ni, ni ada grup ni, ni ada grup ni. Tapi benda yang sama pada mereka kena anggap itu pada Fir'aun. Tapi benda yang berbeza pada mereka ialah mereka dipecahkan mengikut apa? Kepentingan Fir'aun. Ni satu kumpulan. Kumpulan ni nama dia ahli-ahli sihir Fir'aun. Ni satu kumpulan. Nama dia ahli-ahli nujum Fir'aun. Ni satu kumpulan. Ni menteri-menteri Fir'aun. Ni satu kumpulan. Ni bangsawan-bangsawan. Ni elit-elit. Ni pedagang-pedagang. Ni saudagar-saudagar. Ni kuli-kuli. Ni apa kita panggil? Pekerja-pekerja. Ni ladang ke? Ni apa ke? Lepas tu dia dipecahkan kumpulan tertentu. Bukan saja dipecahkan, mereka ini dikastakan. Hak jenis tahap tinggi-tinggi ni tak boleh nak berkawan main-main dengan hak rendah. Tak boleh nak bercakap saja-saja kecuali urusan negara, urusan penting. Seolah-olah mereka tu ada geng tersendiri kalau mereka nak berkawan dengan siapa, kelas mana, kasta mana. Hak geng bawah sama geng bawah. Jadi kalau kita tengok macam ni, patut lagu mana? Kuat ke tak kuat? Patut akan jadi lemah. Fir'aun dia nak melemahkan ni. Bayangkan kalaulah kumpulan yang dipecahkan ni bersatu, apa akan jadi pada Fir'aun? Kalau bersatu, satu kepala pula. Takkanlah pemimpin kita ni duk bunuh anak lelaki hidup-hidup ni, bukan pemimpin lagu ni. Takkanlah dia tu ada ahli sihir, bukan pemimpin lagu ni. Korupsi, bukan pemimpin lagu ni. Semua pakat bersatu tadi, jahanam Fir'aun. Luruh Fir'aun, jatuh Fir'aun. Tapi dia nak jaga, dia pecah-pecahkan. Bila pecah makin kuat ke makin lemah? Makin kuat ke makin lemah? Makin lemah.
Kalaulah ada nak bersuara sekalipun, contohlah geng-geng pekerja hak kuli ni, teruk dah kita dikerah peringat ni, 24 jam sehari kerja ni, kita memberontak, kita lawan tuanku Firaun, lagu mana? Baru duk bercakap sama dia, tapi tengok belakang tu, pegawai tinggi. Tak jadi tadi semangat sama depa, rupanya ada pegawai kat belakang. Tak jadi dah. Sebab apa? Sebab ada dipecahkan. Kalau pegawai ni pula, aku setuju, aku pun lama dah ada kerja bodoh dengan Firaun ni, contoh kawan tu kata, aku pun nak bergabung dengan kamu, hak ni pun nak bergabung, hak ni pun nak bergabung. Jenuh. Inilah yang disebut apa? Divide and rule. Pecah dan perintah. Bukan zaman ni divide and rule, Firaun dah buat lama dah. Kalau bahasa budak muda hari ni apa dia? Firaun dah buat lama dah, kita je yang lalai. Bahasa budak muda. Memang Firaun buat lama dah, pecah dan perintah, nak jaga legasi dia. Baik. Kalau kita tengok hari ni, Bani Israel tu, kalau bayangkan, dia duduk di Mesir sejak zaman Nabi Yusuf, lama kan, nak mari Nabi Musa. Agak-agak kalau mereka beranak pinak, beranak, bercucu, ramai ke tak ramai jumlah mereka? Sejak zaman Nabi Yusuf sampai nak mari zaman Nabi Musa, beratus tahun tu, hak mereka duk tinggal, ramai. Tapi ramai mereka pun tak boleh ke nak lawan kezaliman Firaun. Sebab mereka sendiri pun bersikap resis sama-sama mereka. Hak 12 tu. Hak 12 tu, walaupun satu Tuhan, satu Nabi, satu Rasul, satu agama, tapi mereka resis. Yang paling mulia ada dua saja. Siapa? Yahuza dengan Levi. Keturunan Levi, keturunan yang melahirkan Nabi-Nabi. Nabi Musa, keturunan Levi. Nabi Harun, keturunan Levi. Yahuza, keturunan raja dan pemimpin. Contoh Nabi Daud, Yahuza. Nabi Sulaiman, Yahuza. Hak lain tu biasa-biasa dan ada yang dianggap low class. Padahal sama mereka dah, tapi dianggap low class. Nak tengok kisah mereka perangai macam ni, tengok kisah pelantikan Tolut waktu nak lawan Jalut. Tuan-tuan akan faham lah. Mereka kan tak ada pemimpin, tak ada raja, kena serang dekat tentera-tentera Jalut. Last sekali ada satu Nabi pada masa tu. Nabi apa? Zaman tu. Nabi apa? Nabi Samuel. Nabi Samuel ni ada pada dia dua benda yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Satu tongkat Nabi Musa, satu apa? Tanduk tu, tanduk. Pernah tengok tak tanduk orang Yahudi tu? Dalam tanduk tu, dia tanduk tu, dalam tu mereka isi minyak. Isi minyak. Kalau mereka nak menabalkan pemimpin, mereka nak menabalkan raja, mereka ada upacara. Mereka akan ambil minyak tu, mereka akan meminyaki pada badan pemimpin yang akan ditabalkan atau diangkat. Jadi dia ada kisah lah. Siapa yang nak jadi pemimpin tu, dia kena ukur tinggi dia. Kebetulan tinggi Tolut tu sama dengan tinggi tongkat Nabi Musa. Dia berdiri tu, letak tongkat Nabi Musa tu sama tinggi. Cukup dah satu tanda ni. Satu lagi, bila dia masuk dalam rumah ada tanduk tu, minyak tu akan menggelegak dengan sendiri. Waktu dia masuk, Nabi Samuel tengok minyak dalam tu menggelegak. Inilah orang dia. Tapi sayangnya Tolut itu ialah Bani apa? Bani Bunyamin. Bunyamin adik Nabi Yusuf. Bunyamin ni dianggap low class. Padahal dia pun nak jadi raja. Bila Nabi Samuel kata, tolutlah pemimpin kamu, tolutlah raja kamu. Keturunan mana? Keturunan mana? Tak ada ke keturunan lain? Boleh bagi dia tanya. Tadi nak sangat. Dia petikai lagi walaupun sama mereka tu nak ayat. Benda ni, nak habaknya, tak ada kekuatan pada mereka. Last kali lawan dengan Jalut. Menang ke kalah? Menang ke kalah? Tengok Allah uji. Sebenarnya berpuluh-puluh ribu pi. Tapi last kali ada ujian Allah. Kalau lalu sungai ni, jangan apa? Jangan kamu minum pun sungai ni. Dah jalan jauh-jauh tengah panas, takkan lalu ke sungai tak nak minum. Ada yang try sikit, ada yang bukan tahap try lah. Kuat lentang, kupu-kupu ramai-ramai sekali lah. Dah panas jumpa sungai. Last kali tinggal berapa saja jumlah hak sebenar yang terpilih kan? Nah apa? Akhir sekali menang. Sebab dalam tu ada siapa? Dalam tentera Tolut tu ada siapa? Seorang pemuda yang baru berusia 19 tahun. Dialah yang bunuh Jalut. Siapa? Nabi Allah Daud alaihi salam. Itu baru start kisah Nabi Daud. Lepas ni lah
Panjang lagi cerita sejarah ni. Okey, cuma nak habaknya mereka tak ada kekuatan.